Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا زدنا علما نافعا warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jadi alhamdulillah, yang kita kasihi dan hormati para pencinta ilmu, khususnya para jemaah ahli karya Masjid Kampung Paya Port Dickson yang sama-sama mengikuti kuliah secara alam maya lah, secara online ini, dan kita akan membaca sedikit sebanyak ala kadar kemampuan yang Allah Ta'ala anugerahkan daripada kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Jadi kita akan bacalah, masih lagi berkaitan dengan amalan-amalan, adab-adab yang sayugianya dilakukan oleh orang yang nak mendekati diri dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang dirahmati Allah Ta'ala, mana kita doa kepada Imam Ghazali semoga beliau mendapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, waktumu selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari hendaklah dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi Imam Ghazali Allah Ta'ala mencadangkan waktu kita habis sembahyang subuh, lepas kita Assalamualaikum warahmatullahi lah, lepas sembahyang subuh tu, jadi kita bagikan 4 waktu. Dalam 4 waktu tu kita cubalah buatlah amalan yang disusun ni, yang dicadang ni. Pertama, membaca doa yang datang daripada Rasulullah SAW, daripada para sahabat Nabi dan orang-orang soleh. Itu pertama. Kita gunakanlah baca doa apa Rasulullah, doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ataupun doa yang diamalkan para sahabat ataupun orang soleh, kan, ulama-ulama lah, ulama soleh ataupun guru kita ke. Jangan doa tu bomo sudahlah. Kedua,
membaca segala tasbih dan zikir, dan hendaklah engkau ulang-ulangkan segala demikian itu dengan tasbihmu. Jadi kita berzikirlah, berwirid. Lepas subuh tu, samping kita berdoa, kita pun berwirid. Tapi kalau masyarakat kita ni, biasanya dia wirid dulu, kemudian doa. Jadi kita baca tasbih, zikir, wirid. Setengah tu dia ada wirid yang dia dapat daripada guru yang mursyid. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, tafakur dan muraqabah. Iaitu tafakur ni memikir-mikir, muraqabah ni mengintai-intai. Iaitu engkau fikirkan segala dosamu, kesalahanmu, kejahatanmu dan kecuaianmu pada berbuat ibadat, supaya engkau dijauhkan daripada kejahatan itu, serta bertaubat kepada Allah Ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam berbuat ibadat. Jadi Imam Ghazali dia kata, lepas sembahyang subuh, kita bagilah masa kita 4 masa, 4 waktu. Lepas sembahyang subuh, sampailah terbit matahari, masuk syuruk. Jadi 4 tu, pertama dia kata, lepas sembahyang subuh, kita bacalah doa yang diajar oleh Nabi SAW. Setengah-setengah tu diambil pada kitab Al-Azkar. Ada doa-doa Rasulullah SAW ajar kita baca. Kita bacalah. Ataupun doa-doa daripada para sahabat, ataupun doa yang daripada orang soleh, kan, orang soleh, ataupun doa kita sendirilah. Kan. Tapi kalau kita nak susun doa yang baik-baiklah. Doa minta Allah bagi iman, bagi berkat dalam hidup, kan, diampunkan dosa, diselamatkan daripada kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat, dapat husnul khotimah, dipelihara daripada berbagai-bagai perkara yang mendatangkan kerusingan hidup dan sebagainya. Macam doa, satu doa tu kalau dalam kitab Jawharul Mauhub lah, Jawharul Mauhub tu dalam kitab tu tulis, jadi Nabi SAW tengok satu sahabat dia ni duk iktikaf dalam masjid. Jadi Rasulullah tahulah sahabat ni mungkin ada masalah ni. Sebab kemungkinan dia ni jarang-jarang kot beriktikaf lama-lama, kan. Jadi sahabat Rasulullah memang rajin beriktikaf dalam masjid. Cuma yang ni Rasulullah tengok pelik sangat. Adalah dia Rasulullah SAW tahulah, kenal ini ada masalah. Maka Rasulullah SAW tanya apa masalah dia, kenapa dia duduk beriktikaf lama dalam masjid ni. Jadi dia cerita masalah dia, masalah hutang banyak, tak mampu nak bayar. Jadi Nabi SAW pun ajar satu doa. Rasulullah kata kau baca pagi dan petang. Banyak baca doa ni, pagi dan petang, lepas subuh dan lepas asar. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi amalkan doa tu. Dan Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung dengan kau, minal hammi wal hazan, daripada keluh kesah dan duka cita. Kan, sekarang kan banyak orang stres. Kan, minta doa tu lah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, daripada lemah dan malas. Lemah tubuh badan, lemah semangat, lemah jiwa, lemah akal, lemah cita-cita, ni mudah putus asa, kan. Dan kasal, yakni malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung dengan kau ya Allah daripada takut dan kedekut. Takut dan kedekut. Takut nak menghadapi qada dan qadar Allah. Takut nak menghadapi ujian Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang kita takut, bimbang, benda tak jadi lagi, kita adalah kebimbangan dalam hidup. Dan bila takut tu, dia jadi kedekut. Jadi minta pada kedekut. Bukhli ni kedekut.
Dan minta juga berlindung wa a'udzubika minal daini wa qahri rijal. Minta juga berlindung daripada hutang, bebanan hutang, dan juga daripada kekuasaan orang yang lelaki atau orang yang ganas. Jadi dia bacalah doa tu, Rasulullah pesan baca lepas subuh dan lepas asar. Dia rajin baca. Akhirnya hutang dia tu selesai. Dengan berkat doa dia, Rasulullah tu ajar tu, jadi Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu dia, jalan-jalan dia untuk menyelesaikan hutang. Jadi nak ceritanya lepas subuh tu, lepas subuh kan. Jadi dia kata lepas main subuh, pertama bacalah doa-doa Rasulullah ajar, sahabat ajar ataupun orang soleh. Kedua, bacalah segala tasbih, wirid, zikir, kita ulang-ulang lah. Yang keempat, membaca Al-Quran. yang ketiga baca Quran. Dan yang keempat, tafakur dan muraqabah. Kita memikir keadaan kita ni, fikir ni alam kubur ni macam mana, nak mati besok, apa bekal kita. Kita duk ingat dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, kata Imam Ghazali, kecuaian kita dalam berbuat ibadat. Kita mungkin dulu ada menipu orang, kita dulu ada tinggalkan semayang kita tak khusyuk, kepahaman kita tentang agama ni masih kurang. Banyaklah kesalahan kita. Kita tak mendidik anak isteri kita di jalan keredaan Allah, kita pun tonggang langgang, macam-macam lah. Jadi bila kita tafakur muraqabah ni, kata Imam Ghazali, supaya engkau bertaubat daripada kejahatan tersebut dan sungguh-sungguhlah dalam berbuat ibadat. Sebab tu dia dalam kitab Khatul Ghaisiyah, dia kata Tuan Husain Kedah Allah Ta'ala, dia ambil kitab jugalah, kitab tasawuf. Dia kata permulaan jalan bagi orang yang nak menuju Allah, dia kena ada tafakur. Inilah tafakur ni. Memikir akhirat, memikir mati, memikir dosa, kecuaian, kelemahan kita. Bila ada tafakur, maka akan datang yaqazah. Yaqazah ni kesedaran. Akan datang kesedaran. Daripada kesedaran akan datang taubat. Jadi Imam Ghazali suruh kita tafakur lepas subuh. Lepas subuh kan. Jadi itu yang kalau kita tengok dalam wirid-wirid atau zikir-zikir yang kita baca lepas semayang tu, kebiasaannya melengkapi lah tu. Tapi cara ringkas lah. Sebab kita istighfar lepas semayang kan, biasanya lah. Kalau di masjid-masjid di Negeri Sembilan ni, atau mana-mana masjid kan, kita baca istighfar, kemudian kita baca apa ni, zikir-zikir kan, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah, sebagainya. Kemudian ada baca Quran, kita baca ayat kursi, baca Al-Fatihah. Jadi maknanya ulama susun tu barangkumi tu, sebab dia kata kena ada wirid, kena ada baca Quran, kemudian kena ada apa ni dalam doa. Jadi lepas semayang ada doa. Jadi tengoknya wirid-wirid disusun para ulama tu melengkapi jugalah. Cuma kalau kita nak lebih tu, kita ambillah masa sikit. Ambil masa sikit kan, lebih ke wirid tu. Lepas tu muraqabah, dalam istighfar kita tu, dalam kita ucap subhanallah tu, mengagungkan Allah. Kita alhamdulillah, puji bagi Allah, nikmat-nikmat yang dia bagi. Sambil kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tu, kita tafakurlah. Ingatlah keagungan Allah tu, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah bagi tu. Dalam istighfar kita tu, kita ingatlah kesalahan kita pada Allah Ta'ala. Okeylah. Dan kata Imam Ghazali lagi kata, dan fikirkanlah sesuatu yang membawa kepada penyesaan Allah yang sangat menyakitkan dan kemurkaannya yang sangat besar, supaya engkau terpelihara daripadanya. Dari dalam fikir dan tafakur tu, kita fikir sesuatu yang membawa Allah seksa. Itu Rasulullah, sebagian hadis, mafhum hadis kan, Nabi SAW tengok sahabat
gelak-gelak besar. Rasulullah kata, kenapa kamu seronok sangat? Lebih kuranglah mafhum hadis tu. Kalau kamu tahu yang aku tahu, pasti kamu banyak menangis. Rasulullah pun cerita dalam kubur macam mana. Ada dalam hadis itu. Sebab tu kita suruh mengaji, dengar apa dalam Quran, dalam hadis cakap. Jadi Rasulullah SAW panggil itu mafhum hadis. Jadi orang-orang ni bila masuk dalam kubur, kalau orang tu orang mukmin, orang yang Allah redha, bila dia masuk dalam kubur, maka kubur akan menyambut, marhaban kata kubur, selamat datang, engkaulah orang yang paling aku kasih, yang berjalan di atas permukaan aku. Engkaulah hamba Allah yang paling aku kasih bila kau berjalan. Jadi sekarang kau masuk dalam diri aku ni, akulah yang menguasai engkau, dan sekarang aku akan melayan engkau. Jadi kubur, Rasulullah SAW kata, lepas kubur tu bagi tahu pada si mati tu, maka kubur tu akan luas sejauh mata memandang, lapang ya, sejauh mata memandang, tak serabut lah. Dan bila orang yang kafir, musyrikin, orang yang fasik, orang yang derhaka Allah, yang tak mendapat keampunan Allah tu, bila masuk dalam kubur, kubur akan cakap, engkaulah hamba Allah, makhluk yang paling aku benci sekali, yang berjalan atas permukaan aku. Sekarang ni aku menguasai engkau. Kau akan tengok macam mana aku akan layan engkau. Maka kubur tu akan menghimpit dia, menghimpit orang tu. Jadi begitulah Rasulullah memberi peringatan. Jadi kita kena samalah, kena fikir kan, sesuatu yang bawa kita seksa Allah. Allahu Rabbi. Banyaklah kita derhaka Allah. Setiap nafas keluar masuk kita ni banyak lalai Allah. Gerak-geri kita, pemikiran kita, hati kita, perasaan kita, kan? Apa yang kita buat, apa semua. Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala beri Covid ni, banyak duduk dalam rumah, tak kuranglah bercampur orang, kuranglah sikit kot maksiat. Kan? Ada juga hikmah dia. Kan? Ada juga hikmah dia, duduk rumah ni kurang sikit, tapi dah suasana ada sosial media ni, tengok Facebook, tengok WhatsApp ni, kadang mengumpat macam tu lah cara dia. Allahu Rabbi. Jadi kita kena sentiasalah, Imam Ghazali kata, fikirkanlah sesuatu yang membawa kepada penyesaan Allah yang sangat menyakitkan dan kemurkaannya yang sangat besar, supaya engkau terpelihara daripadanya, dan engkau kasatkan berbuat kebajikan kepada sekalian orang muslimin, dan engkau niatkan bahawa engkau tidak akan asyik, mana tidak akan bersibuk pada sekalian harimu itu, melainkan dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan sewajarnya engkau pilihkan segala ibadatmu itu yang terlebih afdal, dan memikirkan tentang hampirnya matimu itu, supaya engkau tidak mengenangkan kesukaan dunia dan kekayaannya kekayaan dunia. Jadi dalam tafakur tu Imam Ghazali kata, yang pertama tadi, kita kena fikir, kena ingat apakah benda yang bawa kita akan sengsara di alam akhirat, dan apa yang menyebabkan kita akan dapat kemurkaan Allah. Tentulah benda maksiat, benda haram. Sebab ada maksiat dalam hati, maksiat dalam lidah, mata, pemikiran, sebagainya. Kemudian kita hendak berniat ni di awal pagi ni. Awal pagi ni, awal kita nak mula hidup, kan? Jadi kita berniat nak berbuat kebajikan sekalian orang Islam. Kan? Buat kebajikan orang Islam ni ikut kemampuan lah. Kalau kita ada harta, kita sumbang dengan harta. Kalau kita ada kekuatan, kita dengan kekuatan. Kalau kita ada ilmu, dengan ilmu. Ikutlah kemampuan kita. Ataupun kita dengan doa. Kita doa pada Allah Ta'ala, semoga Allah beri rahmat kepada orang Islam, diberikan hidayat. Itu kebajikan juga. Kebajikan. Dah kita mampu nak doa je lah. Dan engkau niatkan bahawa engkau tidak akan asyik bersibuk pada hari itu, melainkan dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita niat, kita nak supaya hidup kita tu melainkan penuh dalam ibadat sepanjang hari kita,
sepanjang usia kita. Kan inna, macam kita baca dalam surah pula doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki dan ibadat aku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, bagi Allah Ta'ala yang mentadbir, yang memiliki sekalian alam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan aku menghadapkan kepada Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi ni. Kan dalam keadaan aku ni sebagai orang Islam, cenderung kepada Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukan aku tergolong pada orang yang mensyirikkan Allah. Jadi kita nak penuh dalam ibadat kita. Ibadat, kalau kita orang bekerja, kita ibadatlah dengan kerja lah. Dan sewajarnya kau pilihkan segala ibadat itu yang terlebih afdal, dan memikirkan tentang kita kena pilihlah ibadat mana yang lebih afdal kita nak buat. Kan afdal ni kadang-kadang dia tak suka dah seorang-seorang tu. Macam contoh dia, mungkin dia afdal ialah sembahyang berjemaah tu tentulah afdal. Baca Quran itu ibadat khususiah lah. Berzikir, berselawat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada pula ibadat yang secara kehidupan ni. Kan? Kadang kalau dia kena bekerja, dia kena kerja lah. Janganlah dia nak mula pula. Dia pergi pansekat, dia masuk tidak. Kan kerja di rumah, work from home, bekerja daripada rumah. Dan saya jugalah sekarang ni, work from home lah ni. Kena buat kelas takmir daripada rumah. Kelas takmir daripada rumah ni. Baca kitab daripada rumah. Okay. Jadi afdal tu kadang-kadang ikut apa yang sepaham pada guru kami lah. Jadi ibadat khususiah tu tentulah yang paling afdal, la ilaha illallah, selawat kan. Lepas tu yang paling afdal. Kadang afdal tu pula, kadang dia kena buat bidang dia tu. Maksud dia, kalau dia ni bidang berniaga, dia berniaga lah dengan adab-adab satu orang berniaga. Kalau dia nelayan lah. Itu afdal lah. Ibadat dia dalam nelayan kan, dalam masa yang sama dia kena mematuhi lah apa yang ditetapkan, halal, wajib, haram, sunat, apa kebala semua dalam segenap segi tu. Kalau dia satu orang pemimpin, dia kena ibadat sebagai pemimpin lah. Sebab tu ada hadis kan, mafhum hadis, pemimpin satu hari, pemimpin yang adil ni, dia memerintah satu yang adil tu lebih baik pada ibadat orang ni berpuluh tahun, berapa ratus tahun. Dia ibadat cara pemimpin. Jangan dia membongak kerja kan. Contoh. Ibadat dia itu afdal lah dia. Ibadat orang tentera, dia adalah ibadat dia dalam tentera tu mengawal keselamatan negara dan sebagainya. Dengan dia orang mengawal kesempadan negara sebagainya, kita boleh buat ibadat aman damai. Janganlah dia pula tak nak buat pula. Itu tak afdal lah. Itu maksud saya tu, afdal ni satunya memang ada ibadat yang khususiah. Satu lagi ada ibadat yang Allah Ta'ala qadakan seseorang itu bidang-bidang dia. Bidang berniaga, bidang bekerja, bidang bertani, bidang bertukang. Ada orang dia mungkin dia tak ada apa nak buat pun. Dia afdal lah. Mungkin dia boleh menuntut ilmu, ataupun dia boleh buat buat ibadat, banyak sembahyang sunat, banyak berzikir, berwirid, boleh baca Quran satu hari 4 juz, 5 juz. Sebab dia mungkin tak ada bekerja apa, mungkin tak ada buat apa, tak ada pelihara itu ke apa ke, tak sibuk nak potong getah ke. Dia masing-masing lah. Masing-masing kan. Masing-masing punya kedudukan. Yang pentingnya jangan dia lalai Allah Ta'ala, jangan buat benda yang haram. Jadi dia pilihlah. Kemudian dia kata dalam masa sama memikirkan tentang hampirnya matimu itu. Dalam masa sama dalam tafakur kita kena fikir, kita nak kena mati. Mati ni bila-bila ya Allah boleh ambil. Sama ada kena COVID, tak kena COVID, mati aksiden, mati tak aksiden, dia boleh sampai masa kena mati. Jadi bila kita menerangkan dekat kita nak mati ni,
Maka di situ supaya engkau, bila kita banyak memikirkan kematian, supaya engkau tidak mengenang kesukaan dunia. Jadi kita tak terpengaruh dengan kemewahan dunia yang banyak karut marut. Tengok orang pakai kereta mewah, kita pun nak kereta mewah. Tengok orang tu, kita pun nak macam orang. Kan? Jadi kadang buang masa banyaklah. Dan kekayaan dunia. Sibuk nak mengumpul harta kekayaan. Apa kekayaan tu sehingga lupa akhirat. Tapi bukanlah maknanya jangan bekerja, jangan silap faham pula. Maknanya jangan kita terpengaruh dengan kemewahan dunia. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita sebagai orang yang ada harta kaya raya, gunakanlah kekayaan kita untuk berbakti kepada sekalian orang Islam. Kan? Ini bila kaya tu dia lupa tanggungjawab dia. Dalam harta dia tu ada rezeki orang lain. Dalam kekayaan dia tu. Sahabat-sahabat Rasulullah pun ada yang kaya raya. Kan? Nabi-Nabi pun ada yang kaya raya. Nabi Sulaiman kan kaya raya. Tapi dia berjaya juga sebab dia tak lupa Allah. Dia tak lupa tanggungjawab dia. Dia sebagai hamba Allah. Okeylah. Dia tak terpengaruh dengan kemewahan dunia. Dan hendaklah engkau, kata Imam Ghazali lagi, dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan tasbihmu itu 10 kalimah. Ini yang dicadang dalam kitab ni. Nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa. Ikutlah. Kan, yang bersesuaian kan. Ada orang dia dah memang dapat wirid-wirid tertentu ke amal tak. Ni kalau orang yang tak ada nak wirid apa, jadi ini salah satu bentuk wirid zikir yang sesuai diamalkan. Jadi yang pertama dia kata kita ada 10 kalimah. Pertama bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Jadi dia apa ni? Ada penambahan lah. Wa huwa hayyun la yamut, yang kita bias baca tu la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Jadi ini bentuk-bentuk wirid ni berbagai-bagai lah. Riwayat hadis kan. Jadi ini satu berlainan sikit yang kita biasa bawa di masjid surau kita. Jadi memanglah kebiasaannya kita lepas subuh wirid ni memang tak tinggal lah 10 kali baca. Maksudnya tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah sahaja. Wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, tidak siapa yang sama seumpama Allah. Lahul mulku, baginya kerajaan, dialah yang ada memiliki pemerintahan. Walahul hamdu, dan bagi Allah itu kepujian. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidup dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan dialah yang maha hidup yang tidak mati. Biadihil khair, di tangannya, di kekuasaannya segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia, mana Allah amat berkuasa atas segalanya. Yang kedua kata Imam Ghazali, bacalah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kan, Allahul malikul haqqul mubin. Maksudnya tiada Tuhan kecuali Allah, raja yang hak, yang sebenar. Al-malikul haq, yang sebenar. Al-mubin, yang nyata. Dialah raja yang sebenar, nyata. Hak zahir atas dunia ni semua raja yang tak sebenar. Raja hebat macam mana pun, kalau tak kencing, tak terberak 3 hari 4 malam masuk hospital. Ada raja yang sebenar, Al-malikul haq. Buat macam mana pun, kalau belum sampai masa benda tu berlaku, tak boleh buat apalah. Tapi kita boleh doa, usaha je lah. Dia lah raja sebenar. Setengah tu kita tambahkan Allah Wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Boleh dah nak tambah baca tu. Bacalah juga yang ketiga, dia ada 10 kalimah. Jadi yang ketiga pada 10,
La ilallah al-wahidul qahar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Baca tu pula. La ilaha illallah al-wahidul qahar. Maksudnya tiada Tuhan kecuali Allah yang esa. Al-qahar, maha perkasa. Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang memiliki 7 petala langit dan bumi. Wa ma bainahuma, serta antara keduanya, antara langit dan bumi. Al-Azizul Ghaffar, yang maha mulia lagi maha pengampun. Yang keempat, bacalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya maha suci Allah, walhamdulillah, pujian bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah lah yang maha besar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Yang kelima, bacalah subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Maksudnya maha suci lagi maha kudus, Tuhan para malaikat dan juga roh, yakni Jibril. Subuhun, subuhun maha suci. Maha suci Allah pada sebarang kekurangan, maha suci Allah daripada sebarang persamaan dengan ciptaannya, ataupun ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Maha suci Allah daripada perkara tersebut. Kudus, maha kudus. Kudus semua suci jugalah. Kan? Rabbul malaikati warruh. Rabb mana Tuhan bagi para malaikat dan roh. Roh ni diterjemah dengan Jibril. Yang keenam, kata Imam Ghazali lagi, bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini 2 kalimah yang ringan pada lidah. Sebagian hadis kata kalimatani khafifatani ala lisan. 2 kalimah yang ringan atas lisan. Thaqilatani fil mizan. 2 kalimah ini berat pada mizan. Habibatani ila rahman. 2 kalimah itu yang dikasih oleh Allah. Ar-Rahman. Apa kalimah tu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maksudnya maha suci Allah serta dengan segala kepujiannya. Maha suci Allah yang maha besar. Saya masa mengaji pondok di Naratiwat tu, kalau tok guru saya kadang-kadang dia suruh tok guru saya jadi imam. Jadi bila tok guru jadi imam tu, dia bawa lah zikir Allah semua. Kemudian dia akan bacalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Dan sekali itu subhanallah al-azim lah. Jadi ni kelebihan baca subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Rasulullah SAW kata 2 kalimah yang ringan pada lidah, tapi 2 kalimah ni berat di timbangan Allah. Dan 2 kalimah ni Allah kasih sebab dia mensucikan Allah dan memuji Allah, mengagungkan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, kata Imam Ghazali lagi, bacalah astaghfirullahalazim, la alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, as'aluhu at-taubah wal maghfirah. Kan? Maksudnya aku minta ampun, astaghfirullah, aku minta ampun pada Allah yang maha agung, al-azim, yang maha agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tiada Tuhan kecuali dia. Al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang lagi maha mengurus. Wa as'aluhu at-taubah wal maghfirah, dan aku minta kepada Allah akan taubat. Kan, minta diterima taubat lah, dan maghfirah serta keampunan. Yang ke-8 daripada 10, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Kan, Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tiada siapa-siapa boleh menghalang lima a'taita, bagi apa yang engkau berikan.
wala mu'tiya lima mana'ta, dan tiada siapa-siapa yang boleh memberi lima mana'ta, apa-apa yang kau halang. Wala yanfa'u zal jad minkal jad, dan tiada usaha yang dapat memberi manfaat terhadap nasib seseorang di sisimu. Semuanya daripada Allah Ta'ala, kan? Tak ada siapa boleh menghalang apa yang Allah nak bagi, dan tak ada siapa boleh memberi apa yang Allah tak nak bagi. Kan? Dan tak ada apa-apa pun usaha apa benda yang kita tak akan beri kebaikan melainkan apa yang Allah izinkan. Kemudian ke-9, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ini selawat lah. Ini selawat yang Imam Ghazali cadangkan, surkan. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad serta ahli keluarga dan para sahabatnya. Selawat, kan? Kalau almarhum Tok Guru saya kata, istighfar ni, istighfar dia kurang kesan. Dia kurang berkesan, kan? Kalau tak ada selawat. Zikir, takkan ada zikir. Orang berzikir kalau tak selawat atau kurang selawat, zikir itu masuk jin, dia cakap. Nanti jadi perasan, jadi tok wali, perasan jadi orang hebat. Tu masuk jin dia kata. Jadi selawat lah, dia kata. Mesti ada selawat. Jadi selawat itu akan melat, sebab Nabi Adam pun Allah terima taubat dia lepas dia bertawasul dengan nama Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad SAW, kan? Jadi selawat ni penting lah. Jadi kalau zikir pun dia kata, kalau tak selawat atau kurang selawat, banyak benda selawat, banyaklah, kan? Buatlah tu kemampuan kita. Jadi Imam Ghazali pun tengok dalam wirid ini yang dia cadang, dia pun bubuh suruh kita selawat juga. Istighfar, ada sebut la ilaha illallah sebagai tasbih, dan ada selawat. 10. Bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi, maksudnya dengan bismillahilladzi, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan nama Allah yang tiada sesuatu pun di bumi, di bumi dan di langit yang dapat memberi kemudaratan berserta namanya. Wa huwas samiun alim, dan dia itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itu kalau baca ni, memanglah lebih kita sekarang berada dalam suasana darurat COVID ni. Eloklah kita amat banyak baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim. Sampai kita jaga hati kita. Maknanya ini bacaan ni untuk menguatkan pegangan hati kita pada Allah lah. Kalau dia nak bagi penyakit juga, dia Tuhan lah. Kan? Baca kerana Rasulullah suruh baca lah. Setiap satu daripada sekedar zikir, tasbih dan doa tersebut, selawat semua tadi, hendak diulang-ulangkan 100 kali. Dia ada 10. Jadi semuanya baca 100. Dia kata la ilaha illallah syahid, kalau baca 100. Kan? Allah ni semua tadi, subuh kudus rabbul malaikatu waruh 100, subhanallah bihamdi subhanallah azim 100, istighfar 100, bismillahirrahmanirrahim la yadurru tadi pun 100. Jadi 100 kali 10 dapat 1000 lah. Atau 70 kali. Kan? 70 jadi 700 semuanya. Atau sekurang-kurangnya 10 kali supaya jumlahnya menjadi 1 kali. Jadi kesimpulannya 1700, 100, 10, 10, 10. Last kali 10. Itu paling malah lah kan? Paling malah lah. Ini kalau kita tak tahu nak buat amalan apa, kan? Kadang-kadang semua orang Allah Ta'ala tak anugerah dia dapat wirid-wirid yang khusus daripada guru-guru yang mursyid. Jadi kalau dia nak amal wirid yang khusus untuk dia, bolehlah dia ambil apa yang disusun oleh Imam Ghazali, yang diterang dalam kitab Hidayatus Salikin ni, bolehlah dia beramal benda ni. Atau yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Jadi ini amalan orang soleh, dan benda ni pun memang ada hadis dia. Kan kadang-kadang setengah kita tu
Jadi pening, aku nak amal apa amal. Kita boleh beramal lah benda-benda begini. Dan kita sentiasa kan duduk majlis ilmu, dengar pula pencerahan-pencerahan daripada ulama-ulama, ustaz-ustaz ke, yang supaya lebih memantapkan lagi, melincirkan lagi ibadat kita. Jadi ini satu amalan yang boleh kita amalkan bagi orang yang belum ada amalan-amalan yang khususiyah. Boleh kita amalkanlah. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, engkau hendaklah melazimi segala wirid-wirid ini, serta jangan berkata-kata sebelum terbit matahari, kerana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahawa yang demikian itu, yakni mengucapkan zikir wirid-wirid ke apalah. Tapi dia kata zikir ni selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari, sedangkan ia tiada berkata-kata, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 hamba sahaya daripada anak Nabi Allah Ismail AS. Jadi kata Syekh Samad Palimbani rahimahullah ta'ala, sebaiknya ini kemungkinan bagi orang yang tak sibuk nak bekerja. Kerana orang nak bekerja tu dia adalah kelonggarannya. Yang tu dia kata baca 10 kali tu. Kadang kan, kadang dah masa bekerja, kadang pukul 6.30 dah kena keluar dah, nak kena pergi tubuh bas lah dan sebagainya. Jadi tak apalah, itu dah saya sebut tadilah. Kadang-kadang ada orang dia tak afdal pula nak wirid lama-lama sebab dia ada tugas-tugas yang tertentu. Tapi walau macam mana pun, dia janganlah tinggalkan wirid, doa, zikir dalam perjalanan dia. Okey. Jadi kata dalam kitab ni, kalau bolehnya kita melazimilah wirid-wirid ini. Kan, bagi orang yang tak ada wirid lah. Ataupun kalau kita tak nak pun, kita nak selawat je, selawat je lah. Baca selawat lah sampai 1000 atau 300 kali, 500 kali, ikutlah, boleh, tak ada masalah pun. Atau nak istighfar, atau ada tu macam-macam lah kan, yang dapat amalan-amalan daripada guru masing-masing lah. Jadi siapa-siapa, sebab dalam hadis kata lebih-lebih ada tasbih-tasbih yang tertentu yang disebut dalam kitab ni. Jadi bila kita buat demikian, kita tak cakap lepas main subuh, tak cakap sampai terbit matahari. Kalau baca wirid-wirid yang disusun ni, dia kata ada hadis menerangkan lebih baik dan lebih afdal daripada memerdekakan 8 hamba sahaya. Kita sekarang tak ada hamba sahaya lah. Hamba sahaya tu bukan bukan sebarang orang. Ini keturunan anak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kan, mana anak Nabi. Umpamanya begitulah, ibaratnya ada anak Nabi, keturunan Nabi Ismail AS ni, mereka orang Arab lah kan. Anak keturunan Nabi Ismail ni Arab Quraisy lah. Kan, Arab Quraisy lah. Dia orang tu dia jadi hamba, 8 hamba, lebih afdal kita merdekakan. Begitulah yang boleh kita kongsi ala qadar yang disusun oleh Imam Ghazali dan Syekh Samad Al-Palimbani. Tak lain tak bukan supaya kita ni boleh berdamping Allah Ta'ala, boleh kita merasai hakikat yang Rasulullah SAW kata, beribadatlah kepada Allah seolah kamu melihat dia. Dan jikalau kamu tak mampu, sebenarnya Allah melihat kamu. Dia nak wirid-wirid, doa-doa ni semua, nak buka mata hati kita celik, dapat melihat keagungan Allah Ta'ala. Kan, bila kita dapat melihat keagungan Allah Ta'ala, maka kita akan tahulah kita ni hamba yang lemah, yang memerlukan Allah Ta'ala. Kan, yang tu kita baca, dia kata baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagainya tadi tu. Melainkan untuk kita merasa kita ni tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan, tak ada kebolehan. Semua kita tak ada hakikatnya. Kan, kita tak ada kekuatan, tak ada apa, melainkan dengan limpah rahmat Allah Ta'ala sahaja. Jadi duk baca kitab Tuan Tabal kan, dia kata Tuan Tabal, dia nama dia Abdul Samad Tabal. Tabal tu satu tempat lah. Sekarang ni dalam negeri Thailand. Asalnya orang Melayu sebut Tabal, Siam sebut Takbai. Sekarang ni sempadan lah. Pengkalan Kubu Malaysia, sempadan Thailand Takbai. Dan nak masuk Takbai tu kena ikut feri, ikut bot lah.
Jadi kata Tuan Abdul Samad Tabal radhiyallahu anhu, jadi dia kata kita kena hilangkan dakwaan kita, mana ananiah kita ni kena nak hilangkan. Kita ada, kita pandai, kita tu semua tak ada, kan? Semata-mata limpah kurnia Allah, sebab semuanya milik Allah. Bahkan kita ni pun milik Allah Ta'ala, kan? Jadi itulah dia suruh kita berwirid, berzikir, supaya kita dapat menghilangkan, supaya dihilangkan daripada diri kita. Kita ada, kita pandai, kita tu. Walaupun memanglah kita buat usaha itu semua, tapi ini perasaan. Sebab tu ilmu tasawuf, ilmu rasa dalam diri kita ni tak ada apa-apa. Semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala. Cakap senanglah nak dapat tu. Wallahualam. So, mudah-mudahan kita dapatlah apa yang kita kongsikan, yang disusun oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para masyaikh. Mudah-mudahan ada kebaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dan silap dalam tutur kata, ada benda-benda yang tak semenggah, yang tak bersesuaian disentuh, itu daripada kejahilan nafsu yang ada pada saya. Sedikit sebanyak yang kita kongsikan, kalau ada manfaat, semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkatan para sahabat, keberkatan para aulia, keberkatan para ulama yang berkhidmat kepada agama dengan ikhlas dan jujur. Begitu juga dengan keberkatan yang saya kasihi, sanjungi almarhum tuan guru saya yang mendidik saya, yang mentarbiah saya, dan juga semua tok-tok guru saya, ustaz-ustaz saya yang mengajar, yang mendidik saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita semua, dan doa-doa muslimin dan muslimat. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka, mengampun dosa kita, dan kita hadiahkanlah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma